Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya pada malam ini? Saya harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya, supaya kita dapat meneruskan pengajian kita berkenaan dengan wiqayatul insan, iaitu kitab pendinding diri kita daripada jin dan syaitan. Baik, kita masih lagi muslimin muslimat pada perbincangan berkenaan dengan benteng ghaib. Jadi pada minggu lepas kita masuk kepada perbincangan berkenaan dengan benteng yang pertama, iaitu pada benteng kita yang pertama kita telah membincangkan berkenaan dengan keikhlasan. Okey, keikhlasan. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada perbincangan benteng yang kedua. Dalam perbincangan benteng yang kedua ini, tajuk kita ialah berkenaan dengan melakukan ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Okey, melakukan ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi kita berada pada halaman 366 dalam buku kita pada yang kedua, iaitu melakukan ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Baik, apakah yang dibincangkan di dalam bahagian kita yang kedua ini? Jika kita lihat kepada perbincangan dalam kitab, kita dapati bahawasanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau menceritakan tentang sumpah iblis ataupun sumpah syaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana beliau katakan di sini, saya baca sedikit perbincangannya. Tatkala syaitan bersumpah kepada Allah Azza wa Jal kalau dia akan menggoda dan menjerumuskan Adam dan anak cucunya, Allah menjawabnya dengan satu penjelasan. Tak silap saya ada sebutkan juga ayat ini pada minggu lepas. Kenapa syaitan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan? Dan antaranya ialah kenapa syaitan sentiasa berusaha menjadikan keikhlasan kita berpindah-pindah. Mula-mula ikhlas kepada Allah, tapi kemudian akhirnya bertukar menjadi riak kerana menginginkan pandangan manusia. Kenapa? Mereka ni buat pelbagai macam plan untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia adalah berdasarkan sumpah iblis kepada Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala bila mendengar iblis ingin menyesatkan anak cucu Adam ini, Allah kata persilakan. Boleh saja, tak ada masalah. Tapi apa kata Allah kepada dia? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Hijr pada ayat yang ke-42. Allah kata syaitan tidak boleh menyesatkan hamba Allah. Iaitu iblis, walaupun dia dah bersumpah kepada Allah yang dia ni akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam. Tidak kira daripada arah depan, arah belakang, kanan dan kiri. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada dia, boleh, cuma ada pengecualian di sini. Apa kata Allah? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan
Maksudnya sini tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka. Maknanya Allah nak kata kepada iblis, syaitan ni, kalian tak ada kuasa. Kalian tidak ada kemampuan untuk menyesatkan hamba Allah. Melainkan siapa? Melainkan mereka yang menurutmu dari orang-orang yang sesat. Itu dengan pilihan mereka sendiri. Jadi macam ini. Kalau kita memilih untuk ikut apa yang apa yang disampaikan oleh syaitan ataupun apa yang diajak oleh syaitan, maka bermakna kita memilih untuk ikut mereka. Tapi hamba Allah ini kan, mereka adalah orang yang mana asalnya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan mereka dalam keadaan yang suci bersih. Tapi kemudian datanglah iblis, datanglah syaitan yang menyesatkan mereka. Jadi di sini Allah nak beritahu kepada kita, asalnya kita ni sebagai seorang manusia adalah suci bersih. Kita sendiri yang memilih untuk mengikut ajakan daripada syaitan. Dan dalam ayat ini, kalau kita lihat dalam perbincangan dalam kitab kita pada muka surat 367, disebutkan bahawa siapa yang merealisasikan ibadah kerana Allah. Jadi maknanya begini, orang yang memilih untuk mengikut langkah syaitan, memilih untuk menjadi kawan kepada syaitan itu tadi, dia tak tersenarai sebagai orang yang beribadah semata-mata kerana Allah. Kerana orang yang beribadah semata-mata kerana Allah, ialah mereka ni tak dapat dikuasai oleh syaitan. Okey? Orang yang beribadah semata-mata kerana Allah tidak dapat dikuasai oleh syaitan. Sebab itu mereka yang mengikut ajakan, kan, mengikut apa yang dibisikkan oleh syaitan, ada niat tu kena diperbaiki lagi. Perlu diperbaiki lagi. Sebab tu pertama sekali topik yang kita bincangkan ialah berkenaan dengan keikhlasan. Niat kita ikhlas tadi kan, perlu diperbaiki lagi. Adakah kita ni betul-betul ikhlas ataupun kita buat ibadah itu niatnya kerana Allah? Kalau kerana Allah, insya-Allah. Allah kata syaitan tak boleh ganggu dia. Kerana jiwanya kuat. Okey, jiwanya kuat dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Baik, sebab itu ya dalam ayat ini juga kita lihat, kita perlu perhatikan di sini Allah menambahkan kata-kata hamba-hamba kepada zatnya dengan berfirman hamba-hambaku. Maksud di sini Allah letak hamba tadi, Allah sandarkan hamba tadi padanya dengan mengatakan hamba aku. Okey, hamba aku. Dan bila Allah kata hamba aku, bermakna ia adalah bentuk pujian yang Allah berikan kepada hamba Allah. Kenapa Allah puji mereka yang mereka yang tak dapat dikuasai oleh syaitan itu tadi? Antara sebabnya ialah kerana mereka melakukan pelbagai macam ibadah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit pun mereka tidak memalingkannya untuk selain Allah Azza wa Jal. Namun demikian, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ibadah? Okey, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ibadah? Ibadah itu apa? Sehingga kita perlu melakukan ibadah itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita buat ibadah ini untuk manusia, untuk benda contohnya, tak boleh. Sebab itu mereka yang melaksanakan amal ibadah bukan kerana Allah. Pertama sekali kita bincang pada minggu lepas, mereka yang melakukan amal ibadah tanpa niat yang ikhlas kerana Allah. Ini maknanya dah bukan kerana Allah. Okay, dah bukan kerana Allah. Dan orang yang melakukan amal ibadah bukan kerana Allah, amal ibadahnya tertolak. Amal ibadahnya tertolak, maknanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ditujukan kepada Allah. Sebab itu penting kita memahami
tentang maksud ibadah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita rujuk dalam perbincangan kitab kita ya, pada muka surat 367 di sini, dijelaskan kepada kita tentang apa itu ibadah. Maka disebutkan begini, ibadah adalah satu istilah yang mencakupi segala hal. Okay, yang mencakupi segala hal yang dicintai dan diredai Allah Azza wa Jal. Semua perkara yang Allah cinta, yang Allah redha, itu boleh dimaksudkan dengan ibadah. Baik, dia kata baik berupa, maksudnya sini sama ada perbuatan yang, sama ada perkara yang segala hal yang dicintai oleh Allah dan diredai oleh Allah itu tadi, ia adalah sesuatu yang berkaitan dengan amal, dengan perkataan, perbuatan zahir ataupun batin. Okey? Maknanya di sini, segala hal yang dicintai oleh Allah, kita panggil ia sebagai ibadah. Segala hal yang diredai oleh Allah, kita panggil ia juga dengan ibadah. Tidak kira sama ada ia dari sudut perbuatan kita ataupun perkataan kita yang kita lakukan zahir dan batin. Okay, zahir dan batin. Baik, kalau kita nak lihat lebih khusus ataupun lebih spesifik lagi tentang apa dimaksudkan dengan ibadah itu, di sini ada dijelaskan kepada kita dengan jenis-jenis ibadah yang disebut sebagai segala hal yang dicintai Allah, segala hal yang diredai Allah, yang berkaitan ataupun yang berbentuk perbuatan, perkataan, zahir dan batin. Maka dalam perbincangan kita diberikan kepada 4 bahagian. Okey? 4 bahagian jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah itu diberikan kepada 4. Pertama ialah ibadah badaniyah. Kedua, ibadah harta. Ketiga, ibadah hati. Keempat ialah ibadah perkataan. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan ibadah badaniyah, ibadah harta, ibadah hati dan ibadah perkataan? Maka di sini dijelaskan kepada kita ya, dalam kitab kita ini diberikan contoh kepada kita. Apakah yang dimaksudkan dengan ibadah badaniyah? Yang Allah cinta, yang Allah redha, bila kita buat, ia dipanggil sebagai ibadah. Okey? Baik. Lihat ya di situ, jenis-jenis ibadah ada 4. Pertama, ibadah badaniyah. Seperti apa ibadah badaniyah ini? Seperti solat kita. Kita solat, kan? 5 waktu kita. Adakah kita buat ini boleh kerana orang lain? Ataupun boleh kerana manusia? Minggu lepas kita dah bincang. Solat itu sikit pun tak boleh ada rasa-rasa keinginan untuk dipertontonkan kepada orang lain. Untuk melihat, untuk supaya orang lain lihat lalu orang lain puji. Tak boleh sedemikian. Tak boleh sedemikian. Kita dah bincangkan tentang hal itu. Kerana ia berkait rapat dengan keikhlasan. Dan keikhlasan kita ini, kenapa ia berada di tempat yang pertama? Kerana daripada keikhlasan itulah ianya menjadi penentu sama ada kita lakukan satu perbuatan kerana Allah ataupun kerana orang. Kerana Allah ataupun kerana manusia yang ada di sekitar kita. Ataupun kerana benda-benda yang lain. Ia berkait, ia bertitik tolak daripada keikhlasan kita. Okey? Baik. Jadi, diberi contoh tadi seperti solat kita, puasa, kan? Rukuk, sujud, haji, tawaf dan lain-lain. Yang mana kita gunakan anggota badan kita. Sebab tu dipanggil sebagai badaniyah. Okey? Dan kita gunakan anggota badan kita untuk melaksanakan ibadah. Dan semua itu tadi, solat kita, puasa, rukuk, sujud, haji, tawaf dan semua itu adalah ibadah yang Allah redha, Allah cinta. Kerana apa saya kata Allah redha, Allah cinta? Kerana ada nasnya. Nas maksudnya ada perintahnya dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Yang mana ibadah-ibadah itu tadi perlu dilaksanakan hanya kerana Allah. Tidak boleh dengan ataupun dengan tujuan kerana orang lain. Kita tak boleh sujud kepada manusia. Kan? Bolehkah kita sujud pada pokok? Tak boleh. Dosa besar itu.
Bolehkah kita rukuk kepada orang? Kita nampak ada orang tu, kita suka sangat kita rukuk pada dia? Tak boleh. Kerana itu adalah amal ibadah yang khusus. Amal ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah. Semua amal ibadah yang namanya ibadah adalah milik Allah. Ia bukan milik hamba. Sebab itu kita sebagai hamba Allah, kan? Kalau kita tidak mahu dikuasai oleh syaitan, kena pastikan amal ibadah yang kita lakukan ialah semata-mata kerana Allah. Jangan dimasukkan dengan unsur-unsur lain yang menyebabkan niat kita jadi rosak. Amal perbuatan kita itu tadi kan, kita buat untuk kerana tujuan-tujuan yang tidak seharusnya. Okey, baik, kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua di sini, apa katanya? Ia adalah berkaitan dengan ibadah harta. Ibadah harta itu bagaimana? Ibadah harta seperti menyembelih haiwan, nazar, zakat, sedekah dan lain-lain. Menyembelih haiwan itu adalah dipanggil sebab menyembelih ni maknanya korban lah, korban. Macam kita nak raya haji ni kan, korban. Okey. Ia mesti ada dari sudut. Kenapa diletakkan ibadah harta? Kerana bila kita nak berkorban ni, mesti ada kelebihannya. Perlu ada kelebihannya kan? Barulah boleh. Sama juga dengan nazar kita. Ada kekuatan dari sudut harta dan sebagainya. Sebab selalunya nazar ni, selalunya lah saya kata selalunya, nazar ni kerana orang bernazar untuk pergi umrah, contoh kan, bernazar untuk sedekah. So, bolehlah juga dimasukkan dalam kategori ibadah harta. Okay, zakat, sedekah tu dah memang pasti. Memang pasti termasuk dalam ibadah harta kita. Baik, seterusnya kita ada yang ketiga. Yang ketiga di sini lah ibadah hati. Ibadah hati ni macam mana? Seperti kehusukan kita, tunduk patuh kita kepada Allah, rasa hina kita di hadapan Allah, kita cinta kita, kasih sayang kita, tawakal kita, serah diri kita minta bantuan kepada Allah, cemas kita, harapan kita, dan kemudian kita mengagungkannya, rasa takut kita, ini semua dipanggil sebagai ibadah. Okay, ibadah kepada Allah. Bila kita cinta kepada Allah, itu ibadah. Bila kita takut kepada Allah, itu ibadah. Bila kita ada rasa harap, bila kita ada rasa hina di hadapan Allah, kan? Kerana apa kita adalah hamba, itu adalah ibadah. Yang disebut sebagai ibadah hati kita. Okay? Boleh juga ibadah hati kita masuk dengan niat dan sebagainya. Baik, seterusnya yang keempat, ibadah perkataan. Okay, ibadah perkataan ini bagaimana? Disebutkan di sini seperti kita bersumpah, kan? Meminta pertolongan, berdoa. Doa itu adalah ibadah perkataan yang paling jelas. Yang mana bila kita berdoa ni, kita menggunakan perkataan. Dan doa adalah ibadah. Itu juga kata Nabi SAW. Okay? Kemudian memohon perlindungan dan lain-lainnya. Memohon perlindungan ni seperti macam A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kan? Kita baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca bentuk-bentuk perlindungan ini. Ini adalah ibadah. Doa tadi. Bentuk perlindungan. Yang berbentuk perlindungan. Baik. So kita lihat di sini. Bermakna ya. Di sini. Bila kita sebutkan tentang semua jenis tadi. Berkenaan dengan ibadah badaniyah. Ibadah harta. Ibadah hati. Ibadah perkataan. Semua jenis ibadah ataupun saya kata keempat-empat jenis ibadah itu tadi dilaksanakan untuk Allah semata-mata. Tidak boleh kita buat satu ibadah itu. Contoh kita kata kerana bomoh itu suruh kita sembelih. Ini syirik. Okey, ini syirik. Ataupun kita sembah pokok tu. Kerana apa? Kerana ada orang suruh kita sembah pokok itu, tujuannya ialah supaya kita ini mendapat rahmat contohnya. Ataupun rezeki kita luas lah katanya. Jadi awak pergi dekat pokok itu, awak rukuk dekat pokok tersebut, ikut arah kiblat. Ikut arah kiblat. Minta dengan pokok itu. Boleh? Tak boleh. Kerana apa? Ibadah rukuk. Rukuk itu adalah ibadah. Rukuk itu adalah ibadah. Sujud adalah ibadah. Yang hanya diperuntukkan untuk Allah.
tidak boleh kepada makhluk. Senang saya guna perkataan makhluk. Makhluk tu masuk manusia, benda yang ada di sekitar kita. Tak boleh kita buat untuk makhluk. Ada contoh-contoh yang diberikan dalam kitab kita. Okey. Contohnya tawaf. Kalau kita rujuk dalam muka surat 368. Okey, dalam muka surat 368. Ada disebutkan tentang ibadah tawaf. Disebutkan bahawasanya kita tidak boleh melakukan tawaf kecuali di Kaabah. Itu jelas. Kerana ia adalah ibadah. Adakah dalam nas mengatakan kita boleh ataupun dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan kita boleh tawaf di Masjid An-Naim? Minta maaf ya Masjid An-Naim. Saya nak bagi contoh yang ni. Bolehkah kita tawaf di Masjid An-Naim? Tak boleh. Kalau kita buat, adakah diterima? Tak diterima. Kerana apa? Ibadah tawaf itu hanya dilaksanakan di Kaabah. Okay? Hanya dilakukan di Kaabah. Kemudian, kerana apa? Itu adalah pengkhususan yang Allah berikan untuk kita sebagai hamba. Tempat yang khusus, maksud saya. Tempat yang khusus Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba. Dan di mana Allah kata dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-29. Okay, surah Al-Hajj pada ayat yang ke-29. Iaitu Allah kata وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu. Maksud rumah yang tua ialah Baitullah atau Kaabah. Bukan rumah tua ataupun rumah usang kita. Bukan begitu. Tapi Allah berikan satu tempat yang khusus untuk kita melaksanakan amal ibadah tawaf itu yang diperuntukkan hanya kepada Allah ialah di Kaabah. Tak boleh di tempat lain. Sama juga solat dan ibadah korban. Perbuatan solat, perbuatan korban ataupun ibadah perbuatan-perbuatan yang menyerupai korban, menyembelih binatang kita kata. Tak boleh kita lakukan kerana ada orang suruh kita buat itu, buat ini, kerana untuk hajat itu, hajat ini, tak boleh. Supaya kita ni murah rezeki, ada orang suruh kita sembelih apa ni? Takkan sembelih kucing, sembelih ayam ke apa kan? Kemudian letak dekat pokok. Ini adalah perkara-perkara yang dilarang dalam agama kita. Kerana apa? Korban ataupun menyembelih sesuatu itu hanya untuk Allah. Tidak boleh dibuat kerana ataupun untuk yang selain Allah. Jadi ada dalilnya. Di mana Allah kata tak boleh? Di mana yang dikatakan ibadat itu hanya untuk Allah? Dalam surah Al-Kawthar pada ayat yang kedua dan surah Al-An'am pada ayat 162. Okey, surah Al-Kawthar pada ayat yang kedua dan surah Al-An'am pada ayat 162. Ada dalam kitab kita ya. Okey, dalam kitab kita pada muka surat 368 dan juga pada muka surat 369. Yang mana pada surah Al-Kawthar ayat yang kedua Allah kata apa? Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat kerana Rabbmu. Okey, Allah pesan di sini. Dirikanlah solat kerana Rabbmu. Maknanya, kita ni sebagai hamba Allah, bila kita solat kerana Allah. Kerana Allah. Okey, kita nak atau tak nak. Kerana Allah. Tak boleh kerana yang lainnya. Begitu juga Allah kata, wanhar. Maksudnya, dan berkorbanlah. Berkorban ni maksudnya menyembelih binatang itu tadi kan? Ialah kerana Allah. Okay, kerana Allah. Kalau kita lihat di bawah itu, diberikan penjelasan kepada kita. Okay, diberikan penjelasan kepada kita. Maksudnya, sebagaimana kamu melaksanakan solat untuk Rabbmu, maka janganlah kamu solat untuk selainnya. Jangan solat untuk selain Allah. Okay, berkorbanlah kamu untuk Allah, dan jangan berkorban untuk selain Allah. Berkorban artinya menyembelih haiwan korban. Dan dalam surah Al-An'am pada ayat 162, apa kata Allah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am ayat 162. Apa kata Allah? Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah. Rabb sekalian alam. Rabb sekalian alam. Surah Al-An'am ayat 162 menguatkan lagi ayat yang terkandung dalam surah Al-Kawthar pada ayat yang kedua tersebut. Untuk membuktikan kepada kita, solat, ibadah, semua itu tidak boleh kita laksanakan untuk selain Allah. Ia adalah ibadah hanya untuk Allah. Melaksanakan amal ibadah untuk selain Allah ianya membawa kepada perkara-perkara yang merugikan kita ataupun yang merosakkan kita, yang memusnahkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Okey. Nabi pernah memberikan contoh kepada kita tentang dua orang lelaki. Dua orang lelaki yang berkorban ataupun yang mempersembahkan binatang korban ini. Dua orang lelaki ini, Nabi cerita dalam riwayat tersebut, dalam kitab kita ada pada muka surat 368 pada perenggan yang ketiga, tak silap saya sini, ketiga. Iaitu ada seseorang yang masuk syurga kerana seekor lalat. Okey? Ada seseorang yang masuk syurga kerana seekor lalat. Dan ada seseorang yang masuk neraka kerana seekor lalat. Bagaimana seseorang itu dia boleh masuk syurga kerana seekor lalat dan bagaimana pula seseorang itu dia masuk neraka kerana seekor lalat. Jadi di sini Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat apa yang berlaku. Nabi kata, ada dua orang lelaki berjalan melewati satu kaum yang menyembah berhala. Ada dua orang lelaki yang berjalan melewati satu kaum yang menyembah berhala. Dia macam gini, mereka ni nak lalu. Kita kata macam kena bayar tol lah gitu. Nak lalu satu kawasan, bayar tol kan? Okay, kita kena bayar tol. ERP ke apa kan macam tu. So, bila nak lalu tu kena bayar. Tapi, bayarannya bagaimana? Korbankan sesuatu untuk berhala mereka. Jadi, mereka ni yang menjaga tempat tu kan, mereka kata gini kepada lelaki yang pertama tadi. Okay? Mereka kata kepada salah seorang dari keduanya, persembahkanlah sesuatu kepadanya. Iaitu, persembahkan maksud kau korbankan sesuatu untuk berhala kita ni. Jadi lelaki tu kata apa? Saya tak punyai apa-apa. Saya tak ada apa-apa untuk saya korbankan ataupun untuk saya sembelih, untuk saya persembahkan kepada berhala kalian. Dan apa mereka kata? Tak apa, persembahkanlah ataupun korbankanlah walaupun dengan seekor lalat. Okey, yang penting ada korbannya. Tak kisah. Apa pun, tak semestinya benda tu besar. Kecil pun tak apalah. Itu maksudnya. Jadi di sini, lelaki yang pertama itu pun mempersembahkan seekor lalat. Okey, dia cari lalat. Kemudian dia pun, ambil ni, saya dah korbankan untuk berhala kalian. Jadi, dia pun selamat. Dipersilakan untuk dia lalu di kawasan mereka. Tiba lelaki yang kedua. Okey, tiba lelaki yang kedua ini, apa kata, dialognya sama ya, dialognya sama. Mereka kata kepada dia, persembahkanlah untuk berhala kami. Baru kita akan beri kamu lalu di tempat ini. Dia kata apa? Saya tidak ada sesuatu untuk dipersembahkan. Saya tidak ada sesuatu untuk dipersembahkan. Jadi, mereka kata sama juga sebagaimana lelaki tadi. Perkataan mereka kepada lelaki tadi. Persembahkanlah walaupun dengan seekor lalat. Namun, lelaki yang kedua ini, Masya Allah, Tabarakallah, saya kata. Kerana apa? Dia kata begini. Saya tidak akan mengorbankan sesuatu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Saya ni takkan nak korbankan sesuatu untuk selain Allah. Maknanya kalau saya nak korban, saya korban untuk Allah. Tidak untuk berhala.
tidak untuk makhluk. Ya, begitu kata dia. Apa yang berlaku kepada dia? Mereka penggal lehernya. Maknanya mereka bunuh dia. Sekelip mata, hilang terus nyawa dia. Tapi, dalam hadis ini, Nabi kata apa? Lelaki yang pertama yang mengorbankan seekor lalat, dia masuk neraka. Lelaki yang kedua yang tidak mengorbankan apa-apa, bahkan nyawanya yang terkorban tu tadi kan, dia masuk syurga. Sebab itu, hal-hal ibadah ini, kita jangan buat main-main. Syaitan memang sentiasa akan suruh kita, akan goda kita, akan ajak kita supaya kita terjerumus dalam perkara, lebih lagi ya, dalam perkara ibadah ini yang mana kita akan buat hal-hal ibadah itu tadi untuk selain Allah. Dia akan berusaha. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan anak Adam. Bagi saya, kisah dua orang lelaki itu tadi adalah kisah yang begitu cantik sebagai peringatan bagi diri kita. Agar amal ibadah yang kita buat ini, pertama, keikhlasannya perlu dijaga hanya kerana Allah. Dan ia dilakukan hanya kerana Allah. Kalau kita buat amal ibadah kita ini untuk selain Allah, niat kita juga adalah selain Allah. Sebab tu tadi saya kata, ianya akan merugikan diri kita, dunia dan akhirat. Mungkin di dunia ini kita rasa senang, kita rasa okey, tak ada apa-apa. Tapi jangan lupa, kita ada satu tempat yang abadi selamanya, iaitu akhirat, yang akan kita tuju bersama dengan amal ibadah kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Hingga di sini saja, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah, kita akan sambung perbincangan ini pada minggu hadapan. Sebab panjang lagi ya perbincangannya. Okay, ada lagi contoh-contoh yang akan saya kemukakan sebagaimana yang telah dibincangkan dalam kitab kita ini. InsyaAllah kita akan bawa perbincangan itu pada minggu hadapan. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.